Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera ahli panel dan sidang hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Segala puji-pujian kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana limpah kurnia dan izinnya dapat kita bersama-sama bersua dalam forum kita pada hari ini. Sidang hadirin yang dirahmati, tajuk forum kita pada hari ini ialah berkaitan antologi, epistemologi dan aksiologi parti politik. Sebelum menjawab persoalan ini, diminta ahli-ahli panel memperkenalkan diri terlebih dahulu. Soalan pertama saya kepada ahli panel pertama ialah jelaskan tentang antologi, epistemologi dan aksiologi parti politik secara ringkas. Dipersilakan saudari untuk menjelaskan. Terima kasih Cik Moderator dan para panel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Fayadah binti Muhammad Yusof, nombor matrik 059817. Hari ini saya akan kongsikan sedikit tentang maksud tiga falsafah ilmu iaitu ontologi, epistemologi dan aksiologi. Yang pertama, ontologi. Perkataan ontologi berasal dari bahasa Yunani, onto berarti ada dan logos berarti ilmu. Dengan demikian, ontologi dikenali sebagai ilmu yang membahaskan tentang kewujudan atau Inggerisnya the study of existence. Kalau sesuatu itu wujud dan kita boleh kaji, maka dapatan itu adalah dapatan yang empirical iaitu boleh dibuktikan. Dengan kata lain, ontologi berarti cara untuk memahami hakikat dari jenis ilmu. Yang kedua, epistemologi. Epistemologi adalah cabang falsafah yang menggalakkan kita membuat kajian untuk mengesahkan yang kita tahu tentang sesuatu perkara. Epistemologi berakar dari bahasa Yunani, iaitu epistem yang berarti cara dan logos artinya ilmu. Secara keseluruhannya, epistemologi ini adalah ilmu tentang persoalan macam mana kita tahu apa yang kita tahu. Yang terakhir, aksiologi, yang berasal juga dari bahasa Yunani yang terdiri daripada aksios dan logos. Aksio berarti nilai, sedangkan logos berartinya ilmu atau teori. Dan erti kata lain, teori tentang nilai atau the study of value sama ada baik atau buruk sesuatu perkara. Pendeknya, aksiologi adalah teori nilai yang berhubungan dengan kegunaan dari pengetahuan yang didapatkan. Saya rasa itu sahaja daripada saya, kembali kepada moderator. Terima kasih atas penjelasan. Oleh itu, soalan saya yang seterusnya kepada ahli panel yang kedua untuk menjelaskan antologi parti politik di Malaysia. Dipersilakan ahli panel kedua untuk menjelaskan. Terima kasih kepada moderator. Nama saya Wan Auni Patricia binti Wan Zaruzi. Nombor matrik 061895. Secara ontologi, parti politik adalah kumpulan teratur yang anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan kumpulan ini adalah untuk mendapatkan kuasa politik dan merebut kedudukan politik. Konsep parti politik. Parti politik tidak lagi beranggapan bahawa dengan membentuk platform organisasi, mereka dapat menyatukan orang yang mempunyai pemikiran yang serupa sehingga pemikiran dan orientasi mereka dapat disatukan. Oleh itu, pengaruh mereka dapat menjadi lebih besar dalam proses membuat keputusan. Parti politik diperlukan dalam kehidupan bangsa dan negara adalah kerana pertama, parti politik adalah kaedah untuk memilih tokoh yang memegang jawatan dalam pemerintahan seperti Perdana Menteri, Menteri Besar dan sebagainya. Kedua, parti politik memenuhi aspirasi dan menguruskannya untuk menjadi dasar awam dan dianggap sebagai keputusan politik. Selain itu, parti politik digunakan sebagai alat untuk membuat keputusan umum yang kemudiannya digunakan untuk menentukan pemerintahan. Parti politik sebagai perantara dalam menyalurkan aspirasi masyarakat pemerintah pusat. Terima kasih Saudari Auni di atas penjelasan tersebut. Tanpa melengahkan masa, saya mengajukan lagi soalan kepada ahli panel yang ketiga untuk menjelaskan epistemologi parti politik. Dipersilakan Saudari.
Terima kasih pada pihak moderator. Nama saya Nur Farhana binti Ismail, nombor matrik 061515. Di sini saya akan menjawab persoalan pihak moderator iaitu berkaitan dengan parti politik dengan epistemologi. Jadi epistemologi ini merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari secara kritis, normatif dan penilaian mengenai proses bagaimana pengetahuan diperoleh oleh manusia. Parti politik dalam epistemologi dimaksudkan dengan bagaimana parti politik berfungsi atau bagaimana parti politik dijalankan. Di negara demokratik, apa yang dimaksudkan dengan menjalankan parti politik adalah parti politik yang mempunyai beberapa fungsi yang mesti dilaksanakan. Fungsi-fungsi ini adalah seperti berikut. Fungsi yang pertama ialah fungsi artikulasi. Ia merupakan proses memasukkan keperluan, tuntutan dan minat melalui wakil kumpulan yang termasuk dalam institusi legislatif. Yang kedua, fungsi penggabungan yang mana merupakan cara tuntutan yang dibuat oleh kumpulan yang berlainan digabungkan menjadi alternatif untuk pembuatan dasar awam. Fungsi yang ketiga, fungsi sosialisasi politik. Ia adalah cara untuk memperkenalkan nilai-nilai politik, sikap dan etika politik yang berlaku atau diterima pakai oleh sesebuah negara. Fungsi yang terakhir, fungsi pengambilan politik. Tujuan parti politik di mana sahaja mereka berada adalah untuk mendapatkan kuasa. Untuk itu, mereka perlu melantik pemimpin politik yang mampu menaiki kuasa yang telah mereka menangi. Saya rasa itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih saudari Farhanah di atas penjelasan tersebut. Nampaknya 3 ahli panel kita telah memberi penjelasan. Saya percaya sidang hadirin juga ingin mendengar penjelasan daripada ahli panel kita yang keempat untuk memberi penjelasan tentang aksiologi parti politik. Dipersilakan saudara untuk menjelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada moderator kita yang lagi petah berbicara. Baiklah, saya Muhammad Mutakin bin Madrasah, nombor matrik 060757. Saya akan menjawab soalan moderator iaitu apa kaitan aksiologi dan juga politik. Sebelum itu, mari kita melihat apa dulu secara ringkasnya maksud aksiologi. Aksiologi secara ringkasnya adalah merupakan penerangan terhadap akhlak dan moral merangkumi beberapa aspek penting iaitu sifat baik dan buruk, benar dan salah, cara dan tujuan serta perkara yang sepatutnya. Maka aksiologi secara mudah difahaminya adalah sebagai cabang falsafah yang mempelajari nilai. Okey, apa kaitannya dengan politik? Baiklah, aksiologi amat penting bagi sistem politik kita untuk meneruskan kebersihan politik seperti anti rasuah dan juga penyelewengan wang. Nilai akhlak dan juga moral haruslah diterapkan dalam politik kerana ia melibatkan pimpinan rakyat dan negara. Ingat ya, rosak pimpinan, rosaklah negara. Itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara Mutakin. Demikian tadi penjelasan dari keempat-empat ahli panel. Sebelum mengakhiri perbincangan ini, saya ingin mempersilakan ahli panel kita yang kelima untuk merumuskan tentang topik perbincangan kita pada hari ini. Dipersilakan saudara. Terima kasih saudari pengerusi kerana memberikan peluang kepada saya untuk menyampaikan penutup bicara tentang ontologi, epistemologi dan aksiologi parti politik pada hari ini. Nama saya Muhammad Irfan bin Nasiri. Nombor matrik saya ialah 060004. Saudari pengerusi, ahli panel dan hadirin sekalian, kewujudan ontologi, epistemologi dan aksiologi tidak boleh dipisahkan daripada ilmu. Dengan membincangkan ketiga-tiga elemen ini, manusia akan memahami apa hakikat ilmu itu. Jika ontologi mengkaji hakikat kewujudan sesuatu yang ingin diketahui, maka epistemologi mengajari kita bagaimana cara mendapatkan pengetahuan tentang perkara yang ingin diketahui tersebut. Kemudian, aksiologi lah yang akan menjelaskan dan menerangkan tentang manfaat dari ilmu pengetahuan yang diperolehi tersebut. Maka, dari pemahaman beberapa kajian falsafah ini, kita dapat mengetahui bahawasanya ketiga-tiga cabang ilmu ini dapat saling melengkapi. Sekian sahaja dari saya. Kembali kepada saudari pengerusi.
Demikian tadi rumusan perbincangan daripada saudara Irfan. Terima kasih kepada semua ahli panel yang sudi menjelaskan tentang topik perbincangan kita pada hari ini. Lantaran keterbatasan waktu, saya mohon mengakhiri bicara ini serta mohon maaf jika tersalah bicara serta mohon mengundur diri. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.